Hari ni aku nak kongsikan pengalaman aku kena tuduh nak cederakan orang kampung dekat Sabah. Tapi sebelum hampa sambung tengok video ni, hampa boleh tekan subscribe tanda hampa support channel. Guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq Eji. Daripada video yang lepas, Kuala Lumpur melangkah campsite dekat Kota Belud tu. Aku teruskan perjalanan aku nak ke Kundasang Ranau, tak jauh pun, setengah jam macam tu. Tempat yang aku duduk tu dah dekat sangat dengan Gunung Kinabalu. Sebab tu hampa boleh nampak view Gunung Kinabalu. So aku teruskan perjalanan aku ke New Zealand, Malaysia, ataupun kereta dairy farm lah. Hampa boleh minum susu, lepas tu aiskrim gelato tu kan. Tu semua dekat kereta dairy farm. Dekat Kundasang, aku tak banyak tempat yang aku singgah. Pergi minum susu tu, aku pergi ke kampung Mesilau tak salah aku, atas sikit pada kereta dairy farm tu. Tempat tu pun tak ramai pelancong tahu lah tempat tu untuk ambil gambar apa semua. Kat kawasan tempat main golf kat belah belakang tu ada satu spot yang pada aku cantik juga lah tempat tu. Dia ambil gambar dekat situ. Aku patah balik, aku terus pergi ke Ranau. Malam tu aku tak sure lagi aku nak tidur mana. Jadi aku ada plan lah dekat sebuah kampung. Tak sure kampung yang aku nak pergi ni dekat kawasan mana. Dekat Ranau pun aku punya handphone line dah tak apa nak okey masa tu. Aku tanyalah orang dekat Ranau tu, aku nak pergi ke kampung ni, kawasan Ulu Sugut. Lepas tu dia cakap kawasan ni jauh ke pedalaman dan jalan dekat situ semua jalan gravel. Aku pun macam okey lah kan, dah lalang sampai kan. Sebab kampung yang aku nak pergi dapat tahu daripada seorang kawan aku kat Sabah. Aku tengok gambar-gambar dekat kampung ni agak lawa. Aku macam tertarik lah untuk pergi tengok kampung tu sendiri kan. Aku pun decide gerak ke kampung tu. Walaupun kampung tu aku tak tahu pun jalan dia belah mana. Aku hanya tanya orang-orang dekat sana. Perjalanan daripada Ranau nak ke kampung ni, bila aku tanya orang dekat sana, mereka kata lebih kurang 2 jam ke 3 jam. Dan jalan dia tu memang jalan gravel. Aku pun teruskanlah perjalanan aku. Berhenti tanya sampailah aku sampai dekat satu persimpangan memang full jalan gravel, jalan nak menuju ke kampung tu. Macam was-was juga nak masuk masa tu kan. Tapi aku macam tawakal je kan. Yang tu je yang aku boleh buat masa tu. Teruskanlah perjalanan aku masuk jalan gravel kan. Awal jalan gravel tu okey lagi lah, sebab jalan gravel tu batu kecil-kecil kan. Jalan yang tak berturap macam biasa kan. Tapi bila makin ke dalam, dah lepas beberapa bukit kecil, batu-batu gravel dekat situ makin besar. Macam batu ayat terjun tu, besar-besar tu. Macam tu lah jalan dekat situ. Pun macam okey lah kan. Sebab naik FZ kot. Kalau naik motor EX5 ke apa ke, aku risau dulu juga kan. Ada sampai satu part ni agak kelakar lah pada aku bila aku fikir balik kan. Nak naik bukit masa tu dia besar-besar. Jadi aku bawa beg, tayar tak berapa grip. Jadi aku macam lost control lah sikit. Masuklah dalam satu lopak. Aku sempat tarik brake. Tergolek lah aku sorang-sorang dekat tengah hutan tu. Aku tergolek tu, aku macam duk bercakap lah sorang-sorang kan. Duk cakap apa benda lah aku buat tengah-tengah hutan ni apa semua kan. Aku duduk jap, aku tu aku gelak-gelak lah sorang-sorang tengah-tengah hutan tu kan. Benarnya nak membawa diri, nak mencari pengalaman lah aku cakap kan. So bangun, aku tolak balik motor tu. Lepas pada bukit tu sikit baru aku bawa balik motor tu. Kurang 2 jam setengah, nak masuk 3 jam juga sampailah aku dekat sebuah perkampungan ni. Perkampungan yang tak besar sangat pun singgah kat kampung tu. First thing first yang aku buat bila aku sampai dekat kampung tu, pergi jumpa ketua kampung dekat situ. Sebab apa? Sebab masa dekat Ranau yang aku tanya, bila aku nak pergi ke kampung tu, mereka cakap dekat aku kalau boleh masuk kampung orang tu, jumpa dulu dia punya ketua. Sebab tak mau benda-benda yang diingini berlaku. Terutama yang kampung yang aku masuk tu adalah kampung orang dusun. Orang dusun ni dia macam ada adat dengan tradisi dia kan. Tambah bila orang luar main kan. So aku pun macam okey, aku pergilah jumpa, aku tanya-tanya penduduk kat situ, jumpa lah ketua kampung dekat situ. So aku tanyalah dia, aku cakap lah aku daripada Kedah, tengok tempat tu nak ambil gambar apa semua. Sebab aku tengok dalam internet tempat tu lawa kan, ada sungai apa semua kan. Aku tanya dia, aku nak bermalam dekat, ada satu balai raya dekat kampung tu, bermalam dekat sini boleh tak kan. Lepas tu dia cakap dekat aku, boleh je nak bermalam kan. Tanya aku berapa hari nak duduk sini. Aku cakap 1 malam je aku nak bermalam dekat situ kan. So dia kata okey lah. Ambil kunci, buka pintu balai raya tu. Aku pun duduk lah, letak beg aku dekat balai raya. So ada sungai dekat mana kan, yang macam aku tengok dalam gambar tu. Dia cakap sungai dekat belah belakang kampung tu. So kena turun sikit lah kan, dalam 100 meter macam tu. Sebab masa tu memang panas gila. Perjalanan memang aku nak masuk tu memang panas gila. Tangan aku memang burn gila masa tu. Kenapa lagi kan, dapat tahu sungai ada dekat belakang. Aku letak beg aku apa semua, start enjin motor. Aku dah tak jalan kaki lah, aku start enjin motor. Aku pi terus dekat belah kawasan sungai tu, kat belakang tu. So bila aku sampai dekat kawasan sungai tu, aku cakap aku buat satu keputusan yang betul lah. Mai ke kampung ni kan. Kawasan sungai yang besar, air dia memang jernih gila tu, dengan ada titik gantung yang dibuat oleh orang kampung dekat situ kan. Wah, penat lelah aku jatuh motor apa semua kan. Aku rasa macam puas hati lah aku dapat sampai dekat kawasan ni kan. Aku pun mandi lah apa semua, main ayak kat tepi tu kan. Sebab sungai dia besar, ayak dia memang dekat tengah tu. Aku rasa memang dalam lah, sebab hijau kan dekat tepi-tepi okey lah.
aku pun dah tak pandai berenang. Aku mandilah dekat tepi-tepi batu tu kan. Oh, memang best lah. Ayat sungai tu memang sejuk, jernih, bersih, memang best. So dah selesai aku naiklah bawa motor aku apa semua kan. Naiklah ke balai raya tu tadi balik kan. Aku pun macam tak ada aktiviti apa nak malam masa tu. Kemas barangku, aku set up tempat tidur aku dalam balai raya tu. Bawa macam satu sleeping bag lah yang kecil punya tu kan, dekat ranau. So aku dah makan, dah set up tempat tidur. So aku pun nak tidur lah malam tu kan, dalam pukul 7 lebih lah masa tu kan. Dah gelap sikit lah. Duduk lepak-lepak jap main phone kan, tengok gambar apa semua. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Aku tak apa nampak lah sebab dah gelap kan. Dekat macam ni, Assalamualaikum, abang dengar hang mai dari Kedah. Cakap pasal Kedah baik. Aku pun macam heran lah kan. Ni aku dah tengah-tengah pedalaman kampung. Lepas tu dekat kampung orang dusun, tiba-tiba ada orang cakap Kedah dengan hang kan. Wish, tengah-tengah pedalaman ni aku boleh jumpa orang Kedah pula kan. Kenalkan diri dia lah kan. Dia cakap, abang Rocky kan. Ya, boleh panggil abang Rocky lah. Abang orang sini, dia kata. Cakap Kedah baik dengan aku. Aku pun macam terkejut lah masa tu kan. Kak, tak elok tidur sini malam ni kan. Sebab balai raya tu terbuka. Jadi dia macam tak elok lah sebab aku tidur situ seorang kan. Kita main rumah abang, tidur dengan dia malam tu kan. Dah tidur dengan dia tu, duduk satu katil dia kata dia jemput lah pi rumah dia. So aku pun macam why not kan, dah orang jemput kan. So boleh aku belajar lebih pasal kampung tu ke apa kan. Pun setujulah. Aku pun kemas lah barang-barang aku apa semua. Pun bergerak lah ke rumah dia. Dan rumah dia tak jauh pun daripada balai raya tu. Tapi dia dah bagi tahu aku lah siap-siap. Dia kata rumah dia tak besar apa semua. Aku pun macam okey je, janji ada tempat tidur kan. Okey dah tu pada aku kan. Sampai depan rumah dia apa semua, aku pun naik. So dekat rumah dia ni, dia tinggal dengan ada bini dia seorang. Lepas tu dengan parent dia, ada mak dengan ayah dia lah. Pun naik lah rumah tu kan. Sembang-sembang lah. Abang tu tanya aku macam kenapa aku main kampung ni kan. So, aku pun ceritalah yang aku tengok gambar dekat internet. Tiba-tiba dia pun cerita balik satu kisah yang terkejut juga untuk aku kan. Dia cakap macam ni. Dia kata, abang ingat hang main sini cederakan orang kampung sini. Dia cakap Kedah kan dengan aku kan. Aku pun macam, kenapa aku main sini nak cederakan orang kampung kan. Dia pun ceritalah rupanya kampung tu ada isu dia yang mana ada orang daripada Kedah juga. Tu ada family lah, family kampung situ kan. So mereka bergaduh. Bila bergaduh, so orang Kedah ni dia ugut katanya nak cederakan orang kampung situ. So aku macam kebetulan pula daripada Kedah juga kan. Orang kampung situ rasa insecure lah. Dan abang tu cakap dekat aku, kalau aku bermalam dekat situ kan, dekat balai raya tu, mungkin aku akan diapa-apakan lah oleh orang kampung situ. Yalah, sebab hang dah kena ugut dengan seseorang yang pada negeri yang sama. Tiba-tiba ada orang tu tiba-tiba negeri yang sama juga datang kampung tu. Macam ada hubungan kait lah kan. Itulah abang tu datang dekat aku. Dia bawa mai kat rumah dia. Macam mana abang tu boleh bercakap Kedah juga. Abang tu pernah duduk dekat Semenanjung, dia kata 13 tahun. Dan pernah berada dekat Kedah 5 tahun. So abang tu cakap lah dekat aku yang dia kata dulu masa abang merantau dekat belah Semenanjung pun, terutama orang Kedah bagi layanan dekat dia sangat baik lah. Aku macam lega lah. Nasib baik lah orang Kedah ni baik-baik kan. Abang tu macam nak balas balik lah budi dia kan. Terutama tetamu kan, main daripada luar, main kampung dia kan. Aku rasa bersyukur lah masa tu kan. Abang tu bagi tahu benda tu apa semua. Sebab aku pun bila first aku dengar tu, aku rasa cuak juga kan. Nasib baik lah aku tak tidur situ kan malam tu kan. So lepas dah bercerita tu, abang tu pun cakap dekat aku. Dia kata stay lah sehari lagi dekat sini kan, dekat kampung tu. Boleh lah rasa kehidupan orang kampung dekat situ kan. Kalau ikan ke, pergi mandi sungai kan. So aku pun macam fikir lah sekejap kan. Cakap kalau aku nak stay dekat sini, tip aku punya tentatif berubah lah kan. Ada banyak tempat lagi aku nak kena pergi. Sebab aku sewa motor. Kalau aku travel backpack ke apa, tak apa, aku boleh stay lama kan. Lepas tu aku pun macam fikir decide tak apalah, aku korbankan lah tu pekan untuk aku tak masuk. Dan aku akan stay dekat kampung tu sehari lagi untuk follow dia buat aktiviti kampung dekat situ kan. Aku cakap dekat dia stay lagi sehari kan. Tapi macam mana aku boleh terstay lagi 2 hari dekat kampung tu. So kita akan bersambung dekat dalam next video. Ciao.